Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa thana'u lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, Al-Latif, Al-Khabir, masih ada fursah ruang waktu kepada kita pada Sabtu malam minggu ini untuk duduk dalam majlis ta'lim. Sabtu malam minggu kita buat apa ikhwan? Kita mengaji di antara maghrib ke Isyak ini. Topik yang sedang kita bercakap ini adalah tentang hati, tentang fiqhul qulub, tentang fiqh hati. Tujuannya, kita punya bawaisnya, tujuan kitanya ialah lebih kepada untuk kita bawa hati kita, untuk bawa diri kita faham hati kita, bukan hati orang. Segala perubahan jiwa itu supaya kita faham di manakah suasana, apakah keadaan hati kita. Dalam suatu petunjuk yang ditinggalkan oleh kekasih Allah kepada kita daripada Abdullah bin Umar, ini disebut dalam riwayat Ibnu Majah dengan kedudukan hadisnya yang sahih, iaitu Abdullah bin Umar kata, satu hari ada satu orang datang kepada Nabi. Dia bertanya pada Nabi, dia kata dekat Nabi, ayyun nasi afdal. Terjemahan dia, manusia manakah yang paling banyak mempunyai kedudukan, keutamaan. Ataupun kita terjemah dengan bahasa ayyun nasi afdal, manusia manakah yang bagus, manusia manakah yang mempunyai keutamaan di sisi Allah, yang baik. Abdullah bin Umar kata, Nabi jawab, Nabi kata, kullu makhmumul qalbi wa suduqul lisani. Nabi kata manusia yang afdal, yang utama ialah manusia yang ada makhmumul qalbi dan suduqul lisani. Nabi sebut dua benda. Satu, makhmumul qalb, yang kedua suduqul lisan. Abdullah bin Umar kata, suduqul lisan na'rifhu fama makhmumul qalbi. Abdullah bin Umar kata, kalau Rasulullah kata suduqul lisan, kami faham, kami tahu. Suduqul lisan tu kami tahu, bermakna apa dia? Lisan dia betul. Manusia yang utama di sisi Allah ini adalah manusia yang suduqul lisan, benar lidah dia. Kami faham, semua orang faham, kita pun faham. Tetapi kami tak faham apa itu makhmumul qalbi. Manusia yang ada hati yang makhmumul qalbi. Maka Nabi SAW menjawab. Nabi kata makhmumul qalbi ini maksudnya ialah, Nabi kata at-taqiyyu an-naqiyyu. Makhmumul qalbi merujuk kepada maksud at-taqiyyu an-naqiyyu. Dia mempunyai hati yang bersih, yang dalam hati itu dapat diisi takwa. Itu dipanggil makhmumul qalbi. Artinya dia mempunyai jiwa yang tidak kosong. Jiwa dia bersih. Jiwa dia an-naqi. An-naqi bermakna bersih, suci. At-taqi, jiwa dia diisi dengan takwa.
Maka Nabi sebut, Nabi kata apa dia? Yang jiwa ni bersih ni maksudnya apa dia? Nabi kata la isma fihi, dalam hati dia itu tidak ada muatan dosa, tidak diisi dengan dosa. Wala baghyu, dan hati dia tidak diisi dengan al-baghyu, kezaliman, pelanggaran hak manusia. Wala ghil, dan hati dia tidak diisi dengan dendam-dendam kesumat. Wala hasad, dan hati dia tidak ada padanya dengki khianat. Nabi kata kalau hati kita sampai tahap ini, inilah nama dia makhmumul qalb, hati yang makhmum, hati yang bersih. Hati yang bersih campur dengan suduqul lisan, lidah yang benar, menyebabkan orang itu menjadi afdalun nasi indallah, manusia paling utama di sisi Allah. Ikhwan, akhwat, a'azzakumullah, ini adalah perkara yang kita ambil petunjuk dan pedoman daripada kekasih kita dan kekasih Allah Jalla wa'ala. Macam mana kita nak sampai ke sini? Macam mana kita nak sampai ke sini? Kita nak sampai kepada hati ini, jiwa ini. Macam mana kita nak sampai ke situ? Yang inilah yang kita duk belajar siang malam, pagi petang. Kita mengambil masa supaya kita dapat kenal hati kita, dapat kenal hati kita. Kerana tu ikhwan, rasanya dalam pelajaran yang kita duk belajar ni ada perkara yang kita kena tahu tentang hati kita ini. Kenapa hati kita itu kita kena isi dengan takwa dan kita kena isi dengan kebersihan. Tadi Nabi dah habaq dah apa makna kesucian hati, iaitu hati itu tidak ada muatan dosa. Dan apa makna dalam banyak-banyak dosa ni, yang Nabi sebut pada kita, dosa yang tak boleh bagi ada dalam hati ni dosa apa? Dosa yang Nabi sebut dalam ni adalah dosa al-baghyu, dosa kezaliman sesama kita. Jangan buat zalim sama kita. Dosa apa? Dosa ghil, dendam. Dosa apa? Dosa hasad, dengki. Yang ni jangan bagi. Sebab yang ni kalau ada, suduqul lisan tak berlaku, kelurusan, kebenaran pada perkataan tak boleh berlaku. Bagaimana kita nak cakap jujur dengan satu orang yang kita simpan dendam dengan dia? Macam mana kita nak jujur dengan satu orang yang kita dengki dengan dia? Bagaimana nak berlaku suduqul lisan dengan orang yang kita melakukan kezaliman pada dia? Kita langgar hak dia, kita ceroboh hak peribadi dia. Dan bila kita zalim dengan orang, kita musuh dengan orang, kita menzalimi musuh kita lebih daripada hak dia. Macam mana nak buat? Itunya Imam Ghazali pernah bagi nasihat kan pada kita dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Bila kita dizalimi, Imam Ghazali kata, jangan cepat kita melaknat orang. Jangan cepat kita angkat tangan, ya Allah kau tunjuklah pada dia, kau balas dia. Jangan, dia kata. Sabar Ustaz. Kenapa? Kerana bila kita ditindas, kita kalau tak jaga diri kita masa tu, dia akan ada al-baghyu. Baghyu ni apa dah? Pelanggaran. Doa kita akan terlajak, ucapan kita akan terlajak, hatta kalimah laknat kita kepada dia akan terlajak. Memang dia buat kita kata ya Allah hang balas dia secukup-cukupnya. Tuhan makbul doa kita, Tuhan balas dia. Tiba-tiba benda yang kita minta Tuhan balas dia lebih daripada had perbuatan dia pada kita. Yang ni Ghazali sebut, Hujatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut, yang kita minta terlajak tu, yang tu dia boleh tuntut pada kita akhirat esok. Kan itu rugi untuk pihak kita. Jadi macam mana kita nak dapat jiwa yang aman? Jiwa yang aman. Macam mana kita nak dapat jiwa yang bersih? Kita selalu bincang jiwa takwa. Tapi dalam hadis ni kita berjumpa dengan dua benda. Takwa, at-taqi kena campur an-naqi. Takwa kena campur kesucian. Kalau takwa saja kita pupuk, dia tidak ke arah kesucian, maka takwa tu tak dapat disinarkan.
Maka pasal itu kita nampak ramai based on uniform macam takwa, tapi melihat kepada akhlak tak seperti itu. Kerana dia memisahkan antara at-taqiyyu dengan an-naqiyyu, pembersihan ruh. Pasal itu ikhwan, ini sebesar-besar hadis dan sebesar-besar petunjuk kepada kita dalam ajak kita kenal apa yang kita kena buat dengan hati kita. Kalau kita dah ada pada peringkat takwa, alhamdulillah, kemarin pun kita sembang Jumaat, khatib menyatakan, saya berpesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan, bertakwalah kepada Allah. Lepas tu khatib bagi tahu apa itu takwa, dengan kita mengerjakan perintahnya dan kita meninggalkan larangannya. Alhamdulillah, cantik, itu memang betul. Tetapi adakah semua orang yang melaksanakan titah perintah Allah, menjauhi larangan Allah, jiwa dia akan bersih? Kalau ditanya, adakah apabila kita melaksanakan perintah Allah, kita menjauhi larangan Allah, jiwa kita akan bersih? Kalau itu soalan dia, maka jawapannya sepatutnya kita jawab, ya, bersih. Tetapi hakikatnya tidak begitu. Hakikatnya tidak begitu. Kenapa ikhwan? Kerana setiap kali kita mentaati perintah ilahi dalam bentuk suruh kita taat, dan kita menjauhi dalam bentuk larangan dia, kita kena pastikan satu perkara yang disebut oleh Al-Ghazali dalam bidayatul hidayah dia, iaitu apa dia? Kita kena pastikan segala perintah Tuhan yang kita taati itu, di sana ada kebersihan jiwa kita dengan Tuhan, dan semua larangan Tuhan yang kita tinggalkan itu, di situ ada penyucian kepada jiwa kita. Pastikan itu. Ramai orang mentaati perintah ilahi dan ramai orang menjauhi larangan ilahi, tetapi mereka tidak melihat kepada kebersihan itu. Maka akhirnya mereka mendapat takwa, tidak mendapat kesucian. Dan ini satu kemalangan. Ini satu perkara malang yang tak patut berlaku. Maka kerana itu kita dapat pelajaran daripada hadis ini ikhwan, bahawa at-taqiyyu, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, diseimbangkan dengan an-naqiyyu, pembersihan jiwa. Pasal itu ikhwan, kita dalam perkara ini kita belajar apa dia ikhwan? Kita kena belajar kedudukan hati kita, pengaruh hati kita. Saya ingin menyebut beberapa perkara yang disebut oleh Al-Quran. Sebagai asasnya kita kena tahu bahawa kedahsyatan hati pada kehidupan kita. Apakah kalau hati ini kita tak jaga dia, kita biarkan dia kosong begitu, apa akan terjadi dengan kita ikhwan? Pertama, kita kena tahu ikhwan bahawa hati kita, yang awal-awal kuliah kita sebut dengan mudrah. Mudrah itu kemudiannya Nabi menamakan dia dengan qalb. Hati, kita kata jantung lah, hati lah. Yang kita kalau terjemahan literal, qalbun bermakna jantung, bukan hati. Kabid baru hati. Tetapi para ulama kita, hatta dalam penawar bagi hati pun, qalbun dia terjemah dengan jantung. Tapi kenapa kita pakai nama hati? Sebab untuk merujuk kepada syuur yang latifah, perasaannya halus yang berada dalam jantung itu. Maka dia tak ada nama untuk orang-orang silap, melainkan dia kata hati perut. Sedangkan hati dengan perut benda berbeza. Tapi dia nak bagi ada suatu kepahaman, suatu mufid, suatu kepahaman yang jelas dalam masyarakat dari dulu, dia guna perkataan hati. Bila dia kata hati, dia tidak merujuk pada organ. Dia merujuk kepada syuur. Syuur ni apa dia? Perasaan latifah yang halus lagi seni yang berada di dalam satu organ yang bernama qalbun, jantung. Maka akhirnya nama jantung itu tertinggal, disebut isi kepada jantung itu perasaan yang berubah-ubah. Itu dikatakan syuur yang latifah, satu perasaan yang halus yang ada di dalam jantung itu. Al-Quran menyebut kepada kita ikhwan, hati ini dia menguasai ruh kita.
Hati dia menguasai ruh kita. Ruh kita menguasai pandangan kita. Jadi hakikatnya hati menguasai apa? Dia menguasai pandangan kita. Allah menyebut dalam satu ayat daripada ayat ke-10 daripada surah Al-Ahzab. Allah menyebut dalam satu peristiwa besar. Allah katakan idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tazannuna billahi dhannuna. Dahsyat ayat ni. Dia berkenaan dengan perang. Allah Ta'ala kata idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Allah kata ketika mereka buat serangan pada kamu daripada sebelah atas dan sebelah bawah. Dia serang kamu daripada sebelah atas kamu, daripada sebelah arah atas kamu, arah hulu kamu, arah hilir kamu. Mereka serang kamu min fawqikum wa min asfala minkum. Daripada hulu dan daripada arah hilir kamu diserang bertubi-tubi. Ketika itu kata Allah, wa idz zaghatil absaru, apabila berlakulah pandangan mata yang tak seimbang melihat kedahsyatan suasana ni. Tengok ikhwan, Quran bagi tahu pada kita bila kita ada problem yang besar, kita akan ada masalah pada pandangan. Gangguan pada pandangan itu akan ada. Bila kita ada masalah besar, kadang-kadang orang ada problem besar, dia keluar dengan motor ke, dia lintas jalan, lori boleh langgar dia, bam kata kena. Sampai orang tanya kat dia, awak lori sebesar tu hang tak nampak ke? Memang tak nampak, takkan nampak. Kenapa? Gangguan. Roh dia terganggu. Roh menguasai pandangan. Bila roh terganggu, pandangan terganggu. Maka Quran kata kepada kita wa idz zaghatil absar. Quran kata kepada kita pada masa itu apabila pandangan kamu jadi tak tentu arah. Tengok Quran kata pasal apa jadi tak tentu arah? Wa balagatil qulubul hanajir. Kerana pada ketika itu hati kamu telah jadi hati yang hanajir, hati yang berceramuk. Ketika itu kata Allah, penyakit hati serang kamu. Apa dia? Wa tazannuna billahi dhannuna. Ketika itu kamu sangka, kamu zon pada Tuhan, sangka buruk pada Tuhan, bermacam-macam sangka. Ikhwan, daripada ayat ini kita belajar, kita dapat satu pelajaran apa dia ikhwan, bahawa hati kita yang kita duk belajar bab hati yang Nabi sebut kena isi dengan at-taqiyyu an-naqiyyu itu, dengan takwa dan kebersihan. Kenapa? Kerana dia menguasai roh kita dan roh menguasai pandangan kita. Pandangan kita meleset. Kalau roh kita yang dipegang oleh hati itu ada masalah. Ada masalah. Arahan tak akan jadi elok pada mata. Mata tak boleh tengok benda dengan stabil. Kenapa orang ada masalah hati ni? Masalah dia tak isi dengan takwa, dia tak isi dengan kebersihan, hati dia penuh dengan dendam, dengan hasad, dengki, hati dia penuh dengan pelanggaran. Kenapa dia tak boleh berbaik dengan orang? Kenapa dia tak boleh baik sangka pada orang? Kerana apa ikhwan? Pandangan dia tak betul. Kenapa seorang anak yang menyimpan dendam kepada mak dia, dia tak boleh hormat mak dia? Dia tak boleh hormat kerana mata dia tak nampak mak dia pada kedudukan mak. Bapa pada kedudukan bapa, dia boleh cakap hang aku hoi hoi. Bila kedudukan abang tu jatuh pada pandangan dia, roh dia terganggu, hati dia ada masalah. Maka Quran mengajak kepada kita jaga hati supaya apa? Supaya pandangan kita betul. Satu. Yang kedua, Quran bagi tahu pada kita apa dia ikhwan, hati menguasai akal. Imam Ghazali menyebut dalam Ihya tentang perbalahan di antara ahli falsafah dengan ulama yang dipanggil sebagai al-hakimul ulama, para ahli hikmah yang ulama. Ahli hikmah ni ada dua. Satu ahli hikmah di atas hikmah sahaja, dan lagi satu ahli hikmah yang ulama. Kita mesti mengambil pandangan daripada ahli hikmah yang ulama.
Di antara ahli hikmah yang ulama dengan ahli falsafah berbincang, asal kita ni daripada hati ke daripada akal? Falsafah menyatakan akal. Al-Ghazali kata melesetnya falsafah, dan dia menulis buku Kemelesetan Falsafah. Dia kata tak, yang menguasai kita adalah hati. Hati yang menguasai akal. Jadi tadi untuk dapat pandangan yang baik kena jaga hati. Untuk dapat akal yang sihat kena jaga hati. Allah menyebut kepada kita ikhwan pada ayat ke-37 daripada surah Qaf. Allah menyatakan, inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalb aw alqa sam'a wa huwa syahid. Ini ayat Allah Ta'ala kata sesungguhnya, inna fi zalika la zikra. Allah kata sesungguhnya pada demikian itu mempunyai keterangan yang sangat banyak. Dalam peristiwa demi peristiwa yang Tuhan buat, kejadian demi kejadian dalam hidup kita mempunyai suatu zikra, suatu peringatan dan pelajaran dari Allah untuk kita cukup banyak. Tapi Tuhan kata, liman kana lahu qalbun, itu pun menjadi zikra, pelajaran bagi siapa yang ada hati. Bagi siapa yang ada hati, ada jantung tadi, ada perasaan dalam jantung tu. Au alqa sam'a wa huwa syahid, ataupun Allah kata bagi orang-orang yang mempunyai kesungguhan dalam mengambil pelajaran, menumpukan akal dia pada kejadian itu. Ayat ini ikhwan menyebabkan ulama-ulama tafsir kita yang besar-besar seperti Imam Mujahid, Imam Ad-Dhahak, mereka menyatakan berdasarkan ayat ini Allah menyatakan kepada kita penguasaan hati kepada akal. Sebab pelajaran ada di sini. Pelajaran ada di sini. Pasal itu orang tu tak dipanggil aqil. Aqil. Aqil ni sedara dengan baligh. Aqil baligh kan. Satu orang tu tak akan sampai pada aqil kalau hati dia ada masalah. Tak diterima akal dia itu, kematangan pemikiran tak diterima. Bila dia layan hati jadi ceramuk. Sampai pada peringkat dia cakap sorang-sorang, gelak pun sorang-sorang. Siapa menyanyi lagu tu? Menangisku sendiri, tersenyum, ketawaku sendiri. Tak silap saya, Rohana Jalil. Tak silap saya. Kak Ana. Dia duduk menangis sorang-sorang dia, ni sorang-sorang dia. Apa masalah? Kalau dia boleh bagi idea pun, dia ada akal, dia boleh bagi idea, tapi dia cakap sorang-sorang, siapa nak terima idea dia? Orang kata idea orang gila. Di situ apa cedera dia? Akal ke? Bukan akal cedera, jiwa dia cedera, jiwa dia masalah. Maka bermakna hati kita menguasai akal kita. Kerana itu juga kita belajar daripada ayat ke-179 daripada surah Al-A'raf. Itu juga Allah Ta'ala menyebut perkara yang sama ketika Allah kata lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi mereka tak dapat faham. Kenapa Allah kata mereka ada hati tapi mereka tak faham? Sepatutnya faham dikaitkan dengan mereka ada akal tapi mereka tak faham. Tak. Punca akal boleh faham adalah kesejahteraan hati. Maka kerana itu menjadi suatu perkara penting kepada kita. Kalau kenapa akal kita tak boleh fikir dengan waras? Kerana hati kita ada benda lain. Hati akan hantar kepada akal fikir apa yang syarat dalam dia. Yang ketiga ikhwan, kita kena tahu pada menyatakan hati kita ni dia menguasai dada kita. Pasal itu ayat Quran banyak menyebut tentang dada. Dada, sebab orang sakit jantung pegang dada. Lemah perut. Lemah perut ni apa dia kawan? Saya ingat kalau duduk belah selatan korang lemah perut, mai duduk utara tengok. Lemah perut. Lemah perut ni satu perkataan lemah perut lah. Dia nak abang kata macam kawan tu lemah dalam ayat laut, dia lemah perut.
Aku lemah perut lah tengok dia ni. Dia tengok kawan tu, dia tak boleh bernafas. Lemah perut di mana? Dada dia ketat. Kenapa dada dia ketat? Kerana ikhwan, apabila apa yang ada dalam hati ni, teori dia sama macam teori ayak. Saya bawakan ayak kerana BRB menyediakan teh pada saya. Teh ikhwan, di BRB punya teh dengan penutup lagi. Penutup pula sama dengan cawan. Tempat lain ada penutup tak pernah sama. Jadi keistimewaan BRB, penutup sama dengan dengan cawan. Jadi tempat lain tu hampa tukarlah bagi sama juga. Teori dia macam teh. Anda bayang ini adalah hati dan kita ada pelapik. Kalau air dalam teh dituang dengan penuh, apa akan jadi? Air teh akan melimpah, betul? Melimpah ke mana? Dia akan melimpah dalam apa yang dia dilapik. Kalau dia tak dilapik, letak di meja, maka meja ni akan basah kan? Itu teori dia. Demikian hati, ikhwan. Apabila hati kita dia sarat, dia penuh dengan benda-benda jahat, maka dia akan jadi penuh. Maka hati itu akan melimpah. Kejahatan itu akan melimpah. Dia akan melimpah ke mata, dia akan melimpah ke mulut, dia akan melimpah ke tangan. Tapi tempat yang paling pertama dia akan melimpah pada dada manusia. Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah telah kami melapangkan dada engkau, wahai Muhammad? Ketat dada, ikhwan. Ketat dada. Bila masalah tu penuh dalam hati. Sebenarnya, ikhwan, hati kita ni, ikhwan, dia lebih dalam. Hati kita ni cukup dalam. Hati kita dalam dan luas. Lebih luas daripada keluasan langit dan bumi. Tetapi antum bayang, hati kita boleh penuh, kedalaman itu, keluasan itu boleh penuh dengan benda-benda mazmumah. Yang akhirnya hati tak boleh tanggung mazmumah tu, dia limpah keluar. Dia limpah di dada. Dia limpah di mata. Dia pergi ke dada, dia pergi ke mata, dia naik sampai ke atas. Ke atas mana? Akal manusia. Dan barulah dia menguasai seluruh badan. Maka Al-Quran menyebut kepada kita, ikhwan, pada ayat 46 daripada surah Al-Hajj, surah Haji. Allah katakan dalam surah Haji ini, Allah kata, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Dahsyat. Subhanallah. Maha suci kalam Allah yang sangat indah, benar-benar pedoman. Allah kata, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ. Dengar ayat ini. Allah kata, maka sesungguhnya bukanlah mata mereka yang buta. A'ma bukan berada pada absar. Absar itu plural daripada basar. Bukan penglihatan mereka yang buta. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi yang butanya ialah allati fis sudur. Yang butanya ialah hati mereka yang ada pada dada mereka. Hatilah yang paling dekat dengan dada. Itulah yang buta. Jadi apabila buta mata hati, dia akan bagi cahaya buta. Dia akan dampakkan kebutaan pada dada. Karena itu, ikhwan, kalau kita nak rasa kelapangan dada, kita kena rasa kelapangan hati. Tidakkah pada ayat 28 daripada surah Ar-Ra'du, Allah katakan, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allah kata, tidakkah dengan kamu mengingati Allah, hati kamu akan jadi tenang, dada kamu akan jadi lapang, mata kamu akan jadi terang, roh kamu akan jadi bersih. Tidakkah demikian? Tidakkah di akhir hayat kita, ayat yang kita baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini apa dia? Nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, hati yang tenang. Kemana ketenangan itu nak dicari? Dicari dengan mendekati diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Inilah, ikhwan,
inilah ikhwan yang kita bincangkan ini ikhwan, menyebabkan seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah menyatakan apa ikhwan? Abu Hurairah kata, al-qulubu huwa malikul a'dha fil insan, wa idza ma tabal malik wa salaha tabat wa salahat ra'iyatuh, wa idza fasadal malik fasadat ra'iyatuh, wa yaumal qiyamati tatamayyazal qulubu at-taqiyah an-naqiyah fatusbiha hiyal a'la wal asma wal aghla. Ini perkataan Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, al-qulubu huwal malikul a'dha fil insan. Dia kata hati adalah raja bagi tubuh badan pada manusia. Ini bukan hadis, perkataan anak didik Rasulullah yang mendapat gelaran radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, kita baca dah riwayat dah, begitu dahsyat dia. Hati adalah malikul a'dha fil insan. Dia adalah raja kepada al-a'dha, anggota-anggota pada badan manusia. Wa iza ma tabal malik, dia kata apa yang mengelokkan raja, itulah yang mengelokkan rakyatnya. Kalau raja elok, arahan raja pada rakyat elok. Kalau raja elok, raja boleh buat undang-undangnya elok. Setiap apa yang raja buat, dia bergantung dengan rakyat. Sebab segala undang-undang akan dipatuhi oleh rakyat. Kalau raja ini elok, dia buat undang-undangnya elok, raja ni mendapat ketenangan, mendapat kedamaian, mendapat keluasan dada. Raja ini mempunyai pemikirannya elok, pandangan mata dia elok, maka raja ini akan memberi keelokan, salahat ra'iyatuhu, rakyat dia akan jadi elok. Maka raja di sini siapa dia? Hati. Rakyat di sini apa dia? Al-a'dha, anggota-anggota zahir kita. Wa idza fasadal malik, kalau raja ini rosak, fasadat ra'iyatuh, maka anggota dia rosak. Di sini ikhwan, benarkan ada satu titik sikit saya kata sepatah. Kita tidak boleh menafikan kebahagiaan rakyat, kesengsaraan rakyat dengan pemimpin. Tak boleh kita pisahkan. Kalau kita ada rakyat yang tak bagus, kita tak boleh pisahkan. Kita tak boleh kata raja dah bagus, pasal rakyat tak bagus. Tak boleh kata ya ikhwan. Kerana pemimpin itu cerminan rakyat. Rakyat adalah cerminan kepada kepimpinan. Bagaimana satu orang bercakap tentang bangsanya, dia bercakap tentang kemiskinan bangsanya, dia bercakap tentang melaratnya bangsanya, sedangkan dia yang bercakap itu, dia adalah orang yang paling kaya di kalangan bangsa dia. Apa yang dia sedang cakap? Bagaimana satu ulama bercakap tentang umat yang biadab, ulama bercakap tentang umat yang tak bersopan, ulama bercakap tentang umat yang tidak beradab, sedangkan ulama itu satu malam pun dia tak keluar masjid pergi mengajak. Siapa yang biadab dulu? Siapakah penyumbang kepada kerosakan ini? Maka tengok, hubungan antara hati dengan anggota dikaitkan dengan Abu Hurairah mengaitkan di antara hubungan raja dan rakyat. Maka raja besar adalah hati. Rakyat yang akan menanggung arahan-arahan dia adalah anggota. Kata Abu Hurairah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, tatamayyazul qulub at-taqiyah an-naqiyah, pada hari kiamat akan dipisahkan hati yang bertakwa dengan hati yang bersih, akan diletak setempat. Hati yang ada takwa tapi tak ada kebersihan diletak setempat. Hati yang tak ada takwa, tak ada kebersihan diletak setempat. Quran pun menyebut benda yang sama. Wamtazu yauma ayyuhal mujrimun, pada hari kami pisahkan antara orang baik dengan orang mujrim, orang jahat. Maka dipisahkan. Apa akan terjadi? Fatusbihu hiyal a'la wal asma wal aghla. Maka hati yang ada takwa tadi, hadis yang mula kita baca tadi, hati yang ada kesucian tadi, hati itu akan diangkat kepada nilai yang tinggi.
hati itu akan diberi dengan gelaran-gelaran yang tinggi, hati itu akan diletak pada tempat yang cukup mulia. Ikhwan, kerana itu kita kena tahu lah hati kita, di mana kita nak letak hati kita. Kenapa kita kena dengar sesuatu benda baik daripada Al-Quran? Tengok satu contoh Allah cerita dalam surah Hud kepada Nabi kita. Allah kata kepada Nabi kita, kekasih Allah, kekasih dia dan kekasih kita. Allah kata, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haq wa mau'izatun wa zikra lil mu'minin. Allah kata, Muhammad, kesemua daripada kisah para anbiya dulu, kesemuanya kami cerita pada engkau Muhammad. Soalannya, kenapa Allah cerita kepada Nabi tentang Nabi sebelum dia? Isa, Ibrahim, Nuh, semua Allah cerita. Maka Allah beritahu hubungan cerita tu dengan diri Nabi. Di mana? Allah kata, nuthabbitu bihi fuadak, supaya kau mendapat fuadak, hati engkau menjadi tetap, hati engkau tak berubah, supaya hati kau mendapat ketenangan. Kau mendengar cerita orang baik-baik, kau mendengar wahyu yang turun pada mereka, perjuangan mereka, kehidupan mereka, kau dengar, akan terangsang jiwa engkau nak jadi seperti mereka Muhammad. Perjalanan kau ini menyebabkan nusabbitu bihi fuadak, maka akan sabitlah fuadak, hati engkau sabitlah, nusabbitu bihi fuadak, sabit, tetap, tak berubah. Dan cerita ini telah datang dengan penuh pelajaran dan pengajaran, kesemuanya penuh dengan kebenaran bagi orang-orang yang beriman. Kerana itu ikhwan, kita kena dengar kisah-kisah ini, kisah pasal hati kita, kesemuanya ke arah yang saleh. Seorang sahabat Nabi, ikhwan, seorang sahabat besar Nabi yang bernama Ma'qal bin Yasar. Ma'qal ataupun setengah orang baca Ma'qil, dua-dua bacaan boleh. Ma'qal bin Yasar. Hadis ini dalam riwayat Al-Hakim, dalam Mustadrak Imam Al-Hakim. Imam Az-Zahabi ketika dia komen hadis-hadis riwayat Al-Hakim, Az-Zahabi menyatakan hadis ini adalah hadis yang mempunyai kedudukannya yang sahih. Hadis ini hadis kursi. Allah minta, Nabi kata kepada kita, Allah mengarahkan Nabi kata pada kita, tetapi menggunakan bahasa Nabi. Nabi tidak mengambil lafaz perkataan dari Tuhan. Allah benarkan Nabi pakai bahasa dia, tapi maknanya dari Tuhan. Nabi menyatakan, yaqulu rabbukum, Nabi kata Tuhan kamu telah menyatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam, la tuba'idni, wahai anak Adam, janganlah kamu menjauhi aku. Wahai anak Adam, janganlah kamu menjauhi aku. Subhanallah. Dalam lafaz sebelum daripadanya, ya bena Adam, tafarraq li'ibadati, wahai anak Adam, tolak sedikit kesibukan kamu tu, bagi masa datang beribadat pada aku. Wahai anak Adam, kosongkan kesibukan kamu, datang untuk taat pada aku. Ini pula perenggan yang kedua, la tuba'idni, jangan kamu jauhi aku. Jangan kamu jauhi aku. Oh, dahsyat ikhwan. Soalannya ikhwan, macam manakah manusia boleh jauh dengan Tuhan? Apa yang menyebabkan manusia jauh dengan Tuhan? Dan bila manusia dikatakan jauh dengan Tuhan? Allah kata jangan menjauhi aku. Bila manusia jauh dengan Tuhan ni? Saya pun duk fikir, bila kita jauh dengan Tuhan ni? Rupanya katalah jasad kita ni duduk depan Kaabah. Kita duduk betul-betul dengan Hajar Aswad ke, dengan pintu Kaabah ke, kita dekat. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita dekat, hatta dalam semayang. Dalam semayang ada perkataan apa ya ikhwan? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun.
Ada perkataan ni. Ini perkataan fawailul lil ni apa dia? Musallin. Ini musalli ni orang sembahyang. Tapi kenapa al-musalli ni dikatakan jauh dengan Tuhan? Apa yang menyebabkan dia jauh sedangkan jasad dia dekat dengan Tuhan? Ya ikhwan, kesemua kita faham pada menyatakan kejauhan kita dengan Tuhan ni kejauhan hati, fikiran, pandangan kita, emosi kita. Tak terfikir langsung pasal Tuhan. Ketika itu kita jauh dengan Tuhan. Hati kita ni diselaputi masalah lain yang kita baca dalam ayat tadi. Ayat menyebut tadi apa dia? Masalah dia sampai zaghatil absar. Pandangan mata kita dah tak nampak dah urusan kita dengan Tuhan tu besar, kita terbeliak mata dengan benda lain. Hati kita ni pula balaghatil qulub al-hanajir. Hati kita ni sampai dah cemas dengan benda lain dah. Kita dah tak ada benar nak fikir pasal Tuhan. Pasal kita dah sibuk dah dengan benda lain. Mungkin dengan urusan hidup kita, rezeki kita, kehidupan kita. Kita bimbang kita miskin ke, hilang pengaruh ke, hilang apa, kita dah sibuk dah. Sibuk dah kita dengan Tuhan. Hati kita pun dah tak fikir Tuhan. Ketika itu kita dihukum sebagai orang yang jauh dengan Tuhan. Ya, ayat kita baca tadi 179 Al-A'raf tu. Ya Allah kata kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Apa masalah dia, Pak? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang kedua, walahum a'yunun la yasma'una biha. Yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha. Jadi walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Berhenti ke situ ke tak? Ulaika kal an'am balhum adallu. Lepas tu berhenti ke situ ke tak? Wa ulaika humul ghafilun. Tengok akhirnya ghafilun. Ghafilun siapa dia? Orang yang lalai, orang yang lupa Tuhan, orang yang tak ingat Tuhan. Apa yang jadi ke mereka ni sampai nak dapat title ghafilun? Ambil atas tadi. Apa dia? Tuhan kata aku bagi pada mereka hati la yafqahuna biha. Hati ke lain, fikiran ke lain. Dengan Tuhan lah, hati ke lain, fikiran ke lain. Dengan benda lain, hati dan fikiran duduk setempat. Tapi dengan Tuhan saja, hati ke lain, fikiran ke lain. Mulut kata ialah Tuhan pengasih, tapi akal dan hati tak rasa Tuhan nak tolong dia. Ke lain. Aku bagi kepada dia mata, a'yun la yubsiruna biha. Semua benda dia boleh tengok. Dekat aku je dia tak boleh tengok. Aku bagi adhanun, aku bagi uzun, bagi telinga kat dia, la yasma'una biha. Telinga yang aku bagi pada dia, aku bagi pada dia, aku yang sebut, aku keluarkan dia daripada perut mak dia dalam keadaan dia tak tahu apa-apa. Aku cipta pendengaran, penglihatan supaya dia bersyukur pada aku yang bagi. Tapi semua benda dia boleh dengar, pasal aku dia tak boleh dengar. Kalau itu dah jadi, kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu exactly macam binatang ternakan yang disembelih. Kama itu bermakna exactly binatang ternakan yang disembelih. Tapi mungkin binatang diternakan kalau kita sembelih ada manfaat halal kita makan. Tapi kalau orang macam ni disembelih ataupun tak bersembelih, dia mati macam tu, manfaat tak balik ke dia. Tak apa dekat tu. Balhum adallu. Binatang sesat, ikhwan, memang binatang sesat. Binatang ada yang sesat. Seperti mana dhalul ba'ir, unta sesat di padang pasir. Memang binatang sesat. Unta boleh sesat, kambing boleh sesat. Tapi itu tidak menjadi masalah. Kata binatang unta sesat, biasalah. Sementara dia nak cam jalan. Tapi yang luar biasa ni, bila Allah kata balhum adallu, mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Sebab binatang ternak ni kalau sesat, kalau biasanya lah
Unta kalau sesat, orang tak cari sebab dia cam. Tapi pernah jadi orang Arab, bila unta sesat, dia kalau orang, ini unta si Fulan, dia sesat, baik pergi kat dia, sekali dia balik sendiri. Tapi pernah ada juga zaman Osman, bila unta hilang, Osman kata tangkap unta tu, hantar kepada tuan dia. Pasal apa? Pasal zaman tu orang curi unta. Kesesatan unta tu orang ambil kesempatan. Tu binatang sesat, sekali dia duduk sesat, dia nanti cam tuan dia. Tapi manusia kalau sesat, yang peranan hati dah tak berjalan, pendengaran tak berjalan, penglihatan dah tak berjalan, dah tiga-tiga ni tak berjalan, taraf dia jadi seperti binatang ternak, maka Allah kata kesesatan dia itu, dia jadi apa? Dia lebih sesat dari binatang. Kenapa? Kerana binatang kalau sesat balik ke Tuhan, dia kalau sesat dia tak balik ke Tuhan. Ulaika humul ghafilun. Dia akan jadi lupa ke Tuhan selupa-lupanya. Maka itu problem kita. Pasal itu ikhwan, untuk mengenal hati kita ini, Allah Ta'ala kata jangan kamu jauhi aku. Kamu jangan jauhi aku, Allah Ta'ala kata. Aku pohon pada kamu, jangan jauhi aku. Maka bilakah kita terjauh dengan Tuhan? Kita tak ada fikiran untuk Tuhan, penglihatan untuk Tuhan, pendengaran untuk Tuhan, dan kita sibuk dengan benda-benda lain, ikhwan. Ketika kita sibuk itulah kita akan berada di jurang kemusnahan. Karena itu ikhwan, bab-bab yang kita belajar ini adalah bab untuk diri kita sendiri, supaya kita tahu diri kita, supaya kita nampak diri kita, bukan orang lain. Kita bukan nak tengok hati orang, kita nak tahu lah ni hati kita ni duduk di mana, duduk di mana. Pasal itu ikhwan, saya tak pernah membaca tulisan para ulama, melainkan bila kita baca tulisan para ulama dalam masalah akidah ini, barulah kita dapat lihat kedahsyatan dia. Kenapa Allah Ta'ala dalam Al-Quran selalu memperkenalkan diri dia sebagai pencipta? Selalu dia beritahu. Bahkan kita jumpa pada ayat Az-Zariyat tu 56 sampai ke bawah tu, dia sebut tentang tujuan dia jadikan jin dan manusia untuk ibadat. Lepas tu dia cerita, dia kata dia tidak memerlukan dua makhluk ni bagi makan ke dia. Dia yang bagi rezeki pada makhluk ni. Dan dalam Quran juga Allah Ta'ala kata ada binatang yang duduk dalam batu, rezeki sampai. Ada binatang yang menyorok diri dia dalam tanah, rezeki dia sampai. Ada binatang Tuhan kata berjalan dengan 4 kaki, ada 2 kaki. Ada binatang Tuhan kata dia mengesok dengan perut dia. Dan ada binatang Tuhan kata kaki dia sampai tak terhitung. Makin banyak kaki dia, makin lambat dia jalan. Makin kurang kaki dia, makin cepat dia jalan. Kenapa Tuhan cerita benda ni? Daun, warak, daun daripada pokok jatuh, Allah kata dengan izin Allah, supaya manusia dapat ketenangan dalam hidup dia tentang rezeki dia. Rezeki dia takkan jadi hak orang, rezeki orang takkan jadi hak dia. Kebimbangan ini akan merosakkan hati. Bila kita rasa orang nak ambil hak kita, maka kita akan ubah kita punya kompas hidup daripada mendekati Tuhan kepada mendekati selain daripada Tuhan. Ketika itu kita akan hancur. Karena itu ikhwan, mengenal hati kita sendiri adalah bab yang penting. InsyaAllah ikhwan, pada masa-masa yang akan datang kita akan bercakap lagi bab ni, supaya kita kenal hati kita. Di samping kita bercakap, kita ada muzik latar. Alhamdulillah ikhwan, kalau antum terdengar itu kita saja test malam ni, muzik latar. Muzik itu kita akan tukar macam-macam. Amir pun boleh, DJ Dave pun boleh, Uji Rashid pun boleh. Kita akan tukar. Jadi barulah dapat keseronokan sikit. InsyaAllah ikhwan, semoga ada keberkatan pada pertemuan ini. Semoga diberkati oleh Allah. Wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika.